Bertemu kembali Minggu Baharu rentasan berita edisi 1344. Saya Zawaz Yusof, antara paparan utama. Tidak memandang bulu, tidak pula melihat rupa. Dalam bulan Ramadan pun berbohong. Ini bukan zaman politik sombong dan kotor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan doktor kontrak yang merancang untuk mengadakan mogok selama 3 hari bermula hari ini tidak bergancak daripada keputusan mereka untuk meneruskan tindakan itu. Jurucakap kumpulan itu yang dikenali sebagai Dr. Jamal menerusi mogok Doktor Malaysia di Instagram mendakwa seramai 10,000 hingga 12,000 petugas kesihatan akan menyertai mogok berkenaan. Kami sudah hilang kepercayaan terhadap Kementerian Kesihatan KKM dan ahli politik yang menabur janji palsu. Doktor kontrak ialah pekerjaan mulia, bukan kuli, katanya. Ditanya sama ada mereka tidak bimbang jika berdepan tindakan akibat mogok berkenaan, Dr. Jamal berkata tiada tindakan akan diambil jika doktor kontrak mengambil cuti sakit atau cuti kecemasan. Pengarah Kesihatan Negeri dan hospital di seluruh negara pula diarah berada dalam keadaan berjaga-jaga sebagai persediaan sekiranya kumpulan doktor kontrak meneruskan rancangan mengadakan mogok. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata pemantauan akan dilaksanakan Kementerian Kesihatan KKM di fasiliti kesihatan bagi memastikan perkhidmatan berjalan seperti biasa. Dari segi pelan kecemasan, kita buat juga pemantauan dan pengarah Kesihatan Negeri serta hospital dalam mood berjaga-jaga, katanya dalam satu kenyataan semalam. Melalui akaun Instagram mogok Dr. Malaysia setakat semalam, mereka berancang meneruskan mogok berkenaan dengan mengambil cuti sakit dan cuti kecemasan tetapi tidak membabitkan perhimpunan. Dr. Zaliha menegaskan memahami kesukaran yang dialami golongan berkenaan, namun mogok bukan penyelesaian. KKM ada mengeluarkan peringatan kepada doktor dan mengingatkan mereka mengenai kepentingan perkhidmatan kesihatan, katanya. Mogok Dr. Malaysia adalah langkah protes terhadap sistem tidak adil dan gaji rendah dalam sektor penjagaan kesihatan awam. Kumpulan itu juga memberi amaran kira-kira 3,000 doktor kontrak akan meletak jawatan daripada KKM secara berperingkat. Mogok Dr. Malaysia juga mengingatkan kepada mana-mana pihak termasuk pegawai perubatan kanan untuk tidak mengugut doktor kontrak yang mahu menyertai mogok selama 3 hari. Menerusi Instagram mereka, kumpulan itu mendedahkan ada doktor kanan cuba menekan doktor kontrak untuk tidak terbabit mogok bagi menuntut hak lantikan tetap. Pihak kami akan membuat laporan polis di seluruh negara terhadap mana-mana doktor pakai yang terbabit kes ugutan seperti ini. Tolong hantarkan nama kepada admin mogok Dr. Malaysia dengan bukti tangkap layar. Kami akan memastikan pakar perubatan yang terlibat dalam ugutan dikenakan hukuman setimpal, katanya. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dirayu segera campur tangan untuk mengelakkan lebih 10,000 doktor kontrak mogok di seluruh negara dan diteruskan sehingga Rabu ini. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim berkata hak melancarkan mogok adalah hak asasi semua pekerja termasuk doktor kontrak. Malah perkara 10 perlembagaan persekutuan menjamin kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Doktor-doktor kontrak berkenaan kecewa kerana masalah lantikan ke jawatan tetap belum diselesaikan meskipun sudah berlanjutan selama 7 tahun. Campur tangan Perdana Menteri dengan jaminan segera menyelesaikan masalah mereka mungkin dapat mengelakkan mogok yang dibimbangi melumpuhkan operasi di hospital awam di seluruh negara. Perdana Menteri perlu mendengar protes mereka bahawa wujud amalan diskriminasi dan penindasan ke atas doktor kontrak, katanya melalui kenyataan hari ini. Bom jangka kini meletup. Tahap kesabaran manusia ada batasannya. Ketika mereka diam dan teruskan tugas tanpa melawan, mereka tertekan dan ditekan dengan arahan yang sangat tidak saksama. Kekurangan staf, beban tugas yang menggila, bayaran tidak setimpal dan pelbagai alasan lain yang tidak diendah. Akhirnya ramai yang sanggup meninggalkan kerjaya yang dicintai. Tatkala ada kumpulan staf perubatan melawan, mereka pula diancam. Sebelum ini ada dialog dengan Menteri KKN pun tiada hasil yang konkret. Hanya sekadar
sekadar janji kosong ahli politik. Bila perancangan mogok, mereka diancam tindakan tak tertib oleh pihak atasan. Menteri KKM pula berkata mogok bukan jalan penyelesaian. Kalau mogok bukan jalan penyelesaian, selama ini 7 tahun berbincang dan bermesyuarat apa penyelesaian yang dicadangkan atau telah dilaksanakan. Menteri dan kementerian tolonglah berlaku jujur dan terus terang apa sebenarnya yang telah terjadi. Kalau tidak mampu, tunjukkan data dan fakta, bukan sekadar janji dan komitmen penyedap hati. Tolonglah KKM tuntaskan hal ini dengan penuh rasa jiwa suci, ikhlas dengan semangat reformasi yang dilaungkan kononnya membela nasib rakyat bawahan dan pembayar cukai. Kami sebagai rakyat tidak lagi sanggup menunggu dari jam 8 pagi hingga 8 malam untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan yang dijanjikan dengan pelbagai piagam palsu berketurunan menteri demi menteri yang silih berganti. Kononnya kekurangan doktor yang ada, kenapa tidak boleh dijaga? Maaf, kami di Jom Channel sentiasa mendengar pihak rakyat. Kami berlaku adil untuk semua pihak. Katakanlah yang benar, sekalipun pahit untuk didengar. Kerajaan dan menteri yang membantu rakyat menjadi sebutan gah, yang hanya sekadar berslogan dan berpiagam, bakal kami sanggah dan sila undurkan langkah. Dalam bulan Ramadan yang mulia tanpa sekelumit rasa berdosa, pemimpin PAS terus giat mencari berita bukan untuk tambah pahala tetapi penuh hasutan dalam ungkapan kata-kata. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan PAS Pusat Zulk Ahmad menulis di Harakah Daily pada 30 Mac lalu dengan tajuk Anwar dan Kegagalan Madani. Kerajaan sekarang memang pandai berkata-kata. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Perdana Menteri pastinya akan disambut dengan sorakan oleh para pentaksub beliau. Namun, apabila kita semakin mengenali Datuk Seri Anwar Ibrahim, semakin kita tahu bahawa setiap yang diucap oleh beliau lebih banyak bayangan yang samar, sangkaan yang meleset, dakwaan yang tidak berasas dan kenyataan yang jauh daripada kebenaran. Demikian ungkapan tomahan umum yang ditulis oleh seorang yang mengaku sebagai Ketua Pengarah Jabatan Penerangan PAS Pusat. Beliau juga berkata Anwar berkali-kali berbohong sejak menjadi pembangkang lagi sehingga menjadi Perdana Menteri. Sudah tidak terkira tuduhan dan fitnah yang telah Datuk Seri Anwar Ibrahim lontarkan sepanjang beliau memegang jawatan Perdana Menteri. Sama seperti ketika beliau menjadi pembangkang, berulang-ulang pembohongan dilaungkan. Sudah lebih 100 hari memerintah, apa rakyat dapat? Harga barang yang mahal, kena cagar simpanan KWSP, pemansuhan skim rumah pertamaku, pengecualian cukai pencarum SSPM dihentikan, tulisnya. Bagaimanapun, Zulk Ahmad tidak berani memperincikan apakah tuduhan dan fitnah yang dibuat oleh Perdana Menteri itu. Adakah sama fitnah yang difailkan oleh Anwar terhadap Ahli Parlimen Kuala Terengganu, Datuk Ahmad Amzad Hashim itu satu pembohongan. Sedangkan hakikatnya Ahmad Amzad memiliki tanggungjawab undang-undang untuk tidak membuat kenyataan palsu dan fitnah bahawa kononnya Anwar menerima bayaran sebanyak 15 juta ringgit semasa menjadi penasihat ekonomi negeri Selangor. Anwar dalam jawapannya terhadap pernyataan pembelaan Amzad berkata, Faikah Hussein yang pernah menjadi Ketua Pegawai Eksekutif CEO Menteri Besar Incorporated MBI yang dipetik pemimpin PAS itu telah menafikan ada membuat sebarang kenyataan berkenaan. Media melaporkan Ahmad Amzad pada 28 Februari lalu dalam pernyataan pembelaannya berkata dia mempunyai tanggungjawab moral, sosial dan politik untuk memaklumkan kepada orang ramai mengenai bayaran sebanyak 15 juta ringgit yang didakwa diterima Anwar. Dalam hubungan ini, biarlah mahkamah menentukan siapa yang memfitnah dan siapa yang berbohong kerana perbicaraan sedang berlangsung. Dakwaan Zulk Ahmad bahawa rakyat tak dapat apa-apa setelah lebih 100 hari kerajaan perpaduan memerintah amat tidak adil. Adakah program Payung Rahmah yang dilancarkan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Seri Salahuddin Ayub itu tidak bermakna apa-apa kepada rakyat Malaysia? Untuk para walaun yang buta mata hati, Jom Channel jelaskan apa yang ada pada inisiatif tersebut. Payung Rahmah mengandungi tindakan bagi membantu golongan B40, antaranya Bakul Rahmah iaitu pemberian bakul makanan yang akan diberikan pada setiap bulan. Barangan Rahmah yang merupakan pakej 10 barangan asas yang dijual pada harga lebih rendah untuk golongan B40. Kafe Rahmah khusus bagi pelajar universiti bagi mendapatkan makanan pada harga lebih murah, dan jualan murah Rahmah. Kerajaan juga melancarkan menu Rahmah iaitu makanan lengkap yang boleh dibeli dengan harga di bawah RM5 sepinggan. Sementara itu, kerajaan menerusi Kementerian Ekonomi memperuntukkan 750 juta ringgit pada
Negara tahun ini untuk program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR iaitu Inisiatif Usahawan Tani Intan, Inisiatif Usahawan Makanan Insan dan Inisiatif Operator Perkhidmatan Ihsan bagi membantu 130,000 rakyat golongan termiskin. Menurut Menterinya Muhammad Rafizi Ramli, program tersebut menyasarkan peserta meraih pendapatan antara RM2,000 hingga RM2,500 sebulan dalam tempoh pemantauan 24 bulan dan selepas itu dapat menjadi pendapatan sendiri melalui hasil yang diperolehi. Program Kerajaan Malaysia Madani bukan hanya mensasarkan untuk membantu golongan B40 tetapi juga untuk merangsang kembali ekonomi negara yang malap sejak Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan secara tebuk atap pada hujung Februari 2020. Adakah Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin pernah terfikir inisiatif sedemikian selain program Jana Wibawa? Kononnya untuk kontraktor Bumiputra tetapi telah membumiputrakan bukan Melayu. Tuduhan melulu tanpa bukti dijadikan modal untuk memburukkan pembangkang, penyokong PN pula dihina dan dinafikan hak bersuara dakwa Zuk Ahmad lagi. Apakah anda dinafikan hak untuk menulis di Harakah Daily pada 30 Mac lalu? Adakah hak bersuara itu termasuk memfitnah dan menghasut? Malangnya elemen ini terselit dalam kenyataannya. Sebelum negara makin nazak, rakyat makin tenat. Kita perlu hentikan segera kezaliman dalam pentadbiran Perdana Menteri ke-10 ini. Tiada apa yang boleh diharapkan dari kerajaan Anwar Zahid. Negara ini milik kita semua, bukan milik kumpulan UMNO PH sahaja. Dalam sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan ini, apabila barisan ahli-ahli jemaah menteri berhadapan dengan krisis kepercayaan oleh rakyat dan pelabur asing seperti ini, hanya ke bawah Tulia Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong menjadi satu-satunya harapan rakyat untuk menyelamatkan negara daripada krisis pentadbiran negara seperti ini. Apa maksud Zuk Ahmad dengan kenyataan kita perlu hentikan segera sambil mengaitkan institusi Yang di-Pertuan Agong dalam tulisannya? Jangan pura-pura lupa, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah pun menyempurnakan peranan baginda sebagai penyelamat negara dengan membentuk kerajaan perpaduan yang diperlekeh oleh Mahyadin. Adakah Zuk Ahmad menghasut supaya rakyat menjatuhkan kerajaan Yang di-Pertuan Agong melalui tebuk atap lagi? Beliau juga berkata kononnya Kerajaan Malaysia Madani menghadapi krisis kepercayaan pelabur asing. Malaysia baru sahaja meraih komitmen pelaburan tertinggi dalam sejarah berjumlah RM170 bilion daripada pelabur China. Ia adalah hasil daripada 19 memorandum persefahaman MOU yang dimeterai antara syarikat Malaysia dengan China semasa lawatan Perdana Menteri ke negara tersebut baru-baru ini. Justru krisis kepercayaan pelaburan apa yang Ketua Pemuda PAS Hulu Langat ini sedang meroyan. Kenyataan Zuk Ahmad adalah amat tidak adil dan tidak bertanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Tulisan macam ini pun diterbitkan juga oleh Harakah Daily. Inilah tahap kualiti kewartawanan Harakah Daily hari ini. Sedangkan pada bulan Ramadan ini kita diseru bukan hanya puasa di perut tetapi juga di mulut. Walaupun Kerajaan Malaysia Madani dirancanakan atas nasihat Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, setakat ini ia dapat mengatasi perbezaan pendekatan dalam manifesto parti politik masing-masing dan fokus kepada kepentingan rakyat. Kerajaan perpaduan dibentuk menerusi kerjasama antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional, GPS Sarawak, GRS Sabah, Warisan dan parti-parti kecil lain di Malaysia Timur yang dahulu berjalan sendiri dengan ideologi masing-masing. Sebaik saja dilantik menjadi Perdana Menteri pada 24 November lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim mula menyusun langkah bagaimana mencantum semula ideologi politik yang berserabai yang kini memegang amanah besar untuk memulihkan ekonomi negara pasca COVID-19 dan kelemahan tadbir urus keuangan negara. Baru-baru ini Anwar membawa rombongan melawat China. Siapa yang dibawa beliau? Menurut senarai bernama, antara nama yang dibawa ialah Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, seorang senator ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fok, Setiausaha Agong DAP, Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming, Naib Pengerusi Kebangsaan DAP, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, Senator dan Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Chang Lih Kang, Ketua Keadilan Perak, dan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Keng Sing, Setiausaha Agong Parti Demokratik Progresif Sarawak. Portfolio menteri-menteri yang turut serta relevan dengan objektif lawatan tersebut walaupun mereka anggota parti yang berlainan. Siapa sangka mereka yang dahulu bertelagah kerana perbezaan ideologi hari ini boleh bersepakat untuk sama-sama mencari pelabur di luar negara. Situasi ini terbentuk kerana kesedaran bahawa tuntutan membentuk kerajaan yang stabil itu berada di hadapan berbanding kepentingan politik.
Lebih-lebih lagi apabila kepentingan itu bersifat perkauman, jumud dan sempit, maka sewajarnya ia dinyahkan daripada persada berbilang bangsa di negara ini. Begitulah indahnya apabila agama Islam diletakkan di tempatnya yang mulia dan tidak ditunggang demi mencapai matlamat politik. Justru peringatan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi agar parti pembangkang bersikap rasional dan tidak memanipulasi agama untuk kepentingan politik adalah munasabah dan tepat pada waktunya. Menerusi manipulasi agama itu lahir istilah sedekah untuk pengundi demi memenangi pilihan raya. Walaupun wang diberikan tak dianggap sebagai termasuk hukum hudud, maka saya ingin menyeru pemimpin itu jangan main dengan fatwa, dengan Al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Berada di gelanggang politik mesti dengan rasional, bukan bermain agama dan manipulasi fatwa-fatwa untuk kepentingan sendiri. Manipulasi, tactical move yang dilakukan menyebabkan Allah berikan pengajaran kepada mereka. Biar jumlah mereka lebih besar daripada kita peroleh, yang kecil jadi kerajaan, yang lebih menjadi pembangkang. Itu hukuman Allah. Terimalah tegasnya. Zahid berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pada Majlis Berbuka Puasa Anjuran Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah di Program Perumahan Rakyat Seri Semarak di Setapak, Kuala Lumpur baru-baru ini, lapor Malaysia Kini. Walaupun tidak menyebut nama, beliau bermaksud kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang mempertahankan pengagihan wang oleh segelintir individu kepada pengundi ketika pilihan raya umum ke-15 sebagai sedekah. Dia berkata pemberian itu adalah hak orang awam yang ingin memberikan sumbangan. Mengikut undang-undang pilihan raya, calon dan wakil calon tidak boleh beri wang, tetapi orang awam mahu beri sedekah terpulang kepada mereka, katanya di petik media. Kes tersebut yang difailkan oleh Pengerusi Perhubungan UMNO Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said, untuk mencabar kemenangan Abdul Hadi bagi kawasan Parlimen Marang itu sedang dibicarakan. Sepatutnya yang kalah menjadi pembangkang yang konstruktif atas tujuan untuk membina sebuah negara yang rosak selama 33 bulan diterajui oleh pimpinan kakistokrasi sebelum ini. Namun tujuan yang murni itu tidak berlaku. Pembangkang terus bermain politik kotor dengan menggambarkan betapa buruknya pihak yang membentuk kerajaan menerusi pelbagai cara. Mereka bukan hanya memperlekeh rancangan kerajaan tanpa fakta, mereka juga membuat serangan peribadi terhadap Perdana Menteri dengan menunggang agama. Konsep madani yang dilancarkan oleh Perdana Menteri dikecam kononnya tidak ikut acuan Islam oleh Abdul Hadi. PKR didakwanya melawan Al-Quran, seolah-olah hanya merekalah yang lebih berilmu dan hebat daripada orang lain, sehingga menjadi riak dan sombong. Sedangkan sifat sombong amat dicela oleh Islam. Sama-samalah kita hayati firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 37 yang bermaksud, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. Justru marilah kita sama-sama memerangi politik kotor yang menyanjung kesombongan, kerana ia hanya perangkap iblis yang menyesatkan. Wallahu a'lam. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi.